Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini, Encik Kamarul akan membincangkan isu terbaru yang berlaku di tanah air. Pada 10 Jun 2022, Kerajaan Malaysia bersetuju untuk memansuhkan hukuman gantung sampai mati mandatori dan digantikan dengan hukuman gantian mengikut budi bicara mahkamah. Dan apa yang ingin saya rungkaikan di sini adalah apakah yang dimaksudkan dengan hukuman gantung sampai mati mandatori. Berdasarkan peruntukan undang-undang di Malaysia, terdapat beberapa kesalahan jenayah di Malaysia yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati mandatori. Mandatori bermaksud sekiranya pesalah didapati bersalah dalam kesalahan jenayah tersebut, pesalah akan dan mesti dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Tiada pilihan hukuman yang lain. Pelaksanaan ataupun cadangan daripada kerajaan bermaksud akan ada hukuman gantian, hukuman alternatif ataupun hukuman pilihan yang akan diberikan kepada pesalah dalam kes-kes tertentu. Contoh-contoh kes yang dimaksudkan ialah kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 130 Kanun Kesiasaan, di bawah kesalahan melakukan keganasan, dan juga kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan, itu kesalahan membunuh dengan niat. Itu antara contoh beberapa kesalahan di Malaysia di mana hukuman gantung sampai mati diberikan. Berkenaan dengan isu sama ada, adakah perlu, adakah patut hukuman gantung sampai mati mandatori tidak lagi dikenakan kepada pesalah, kita perlu faham konteks yang lebih luas. Hukuman-hukuman gantian ataupun hukuman-hukuman pilihan yang lain yang boleh dikenakan kepada bersalah termaksudlah hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara sepanjang hayat atau mana-mana hukuman lain. Di Malaysia terdapat perbezaan di antara hukuman penjara seumur hidup dan juga hukuman penjara sepanjang hayat. Maksud penjara seumur hidup bermaksud adalah hukuman penjara untuk 30 tahun dan hukuman penjara sepanjang hayat adalah hukuman penjara dikenakan sehingga akhir hayat, kecuali diampunkan oleh Sultan ataupun Yang di-Pertuan Agong. Berkenaan dengan isu, adakah hanya Malaysia sahaja, adakah negara kita sahaja yang melaksanakan apa yang dicadangkan? Berdasarkan statistik daripada Amnesty International, negara-negara di ASEAN, di Asia Tenggara yang lain seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, mereka masih lagi ada hukuman gantung sampai mati mandatori. Dan kebiasaannya untuk kesalahan kes-kes pengedaran dadah, di mana pesalah yang didapati bersalah mengedar dadah akan dihukum dengan hukuman gantung sampai mati mandatori. Ada juga negara lain di ASEAN, di Asia Tenggara yang sudah memangsuhkan hukuman gantung sampai mati. Dari segi implikasi, dari segi kesan, adakah ianya memberi kebaikan atau keburukan kepada negara ataupun kepada pesalah ataupun kepada institusi kehakiman itu sendiri? Itu persoalan yang perlu dirungkaikan mengikut kajian-kajian terdahulu berdasarkan perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Setiap orang ada hak untuk hidup. Dan tidak sesiapa pun boleh mengambil atau melucutkan hak seseorang untuk hidup. Tetapi sebelum ini, sebagai contoh dalam Seksyen 302 Kanun Kesiasaan untuk kesalahan membunuh, pembunuh yang didapati bersalah membunuh akan terus dihukum gantung sampai mati mandatori kerana adanya terma mandatori bermaksud tiada hukuman lain yang boleh dikenakan kepada pesalah jika mereka didapati bersalah membunuh. Adakah ini memberi kesan yang baik ataupun buruk? Antara pandangan yang mengatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa hukuman gantung sampai mati mandatori ini terlalu kejam. Tetapi ada juga yang berpendapat hukuman gantung sampai mati mandatori ini perlu untuk memberi pengajaran berdasarkan kajian-kajian terdahulu masih lagi
berbelah pendapat. Tidak ada pendapat yang kuat ataupun kajian yang kuat mengatakan sekiranya hukuman gantung sampai mati dikenakan, kadar jenayah akan berkurangan. Sekarang ini di Malaysia, sejak pada tahun 2018, kerajaan mengenalkan moratorium hukuman gantung sampai mati. Bermaksud sesiapa yang sudah dibeti bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, hukuman tersebut belum dijalankan. Kerana apa? Kerana kajian mengenai hukuman gantung sampai mati sedang dijalankan. Di Malaysia sekarang terdapat kesemua 11 kesalahan jenayah yang mengenakan hukuman gantung sampai mati mandatori. Satu kesalahan di bawah Seksyen 39B kan, Akta Dadah Berbahaya, itu mengedar dadah, dan juga 22 kesalahan lain yang memberi hukuman gantung sampai mati yang bukan mandatory. Bermaksud ada hukuman-hukuman lain yang boleh dikenakan selain daripada hukuman gantung sampai mati. Terpulang kepada hakim di mahkamah untuk mengenakan hukuman sama ada hukuman gantung ataupun penjara ataupun sebatan. Okay, sebagai contoh seperti dalam Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, sebelum tahun 2017 hukuman gantung sampai mati adalah mandatory. Kemudian pindaan dibuat selepas 2017. Hukuman gantung sampai mati diberikan sebagai alternatif sahaja kerana pesalah boleh dikenakan hukuman yang lain seperti hukuman penjara sepanjang hayat atau sebatan. Mahkamah mempunyai kuasa ataupun budi bicara untuk mengenakan hukuman mengikut fakta-fakta kes. Disebabkan apa? Disebabkan fakta-fakta kes di mahkamah, kes-kes yang berlaku di luar sana, faktanya berbeza. Dan berkemungkinan ada satu kes, hakim berpendapat pesalah berhak untuk dikenakan hukuman gantung sampai mati. Dan berkemungkinan besar untuk kes-kes yang lain, walaupun berada dalam kesalahan yang sama, tetapi fakta yang berbeza memungkinkan mahkamah untuk memutuskan bahawa hukuman gantung sampai mati perlu digantikan dengan hukuman alternatif ataupun hukuman gantian yang lain. Itu terpulang kepada mahkamah untuk memutuskan sama ada setiap pesalah berhak dihukum gantung sampai mati ataupun sebaliknya. Kita tunggu tindakan daripada pihak kerajaan kerana selepas ini apa yang berlaku adalah kerajaan perlu meminda akta-akta yang berkaitan seperti mana yang ada dalam kanun kesiasaan dan juga dalam Akta Dadah Berbahaya untuk menyebut apakah hukuman gantian kepada hukuman gantung sampai mati. Pindaan akan dibuat di dalam parlimen berkenaan dengan hukuman-hukuman tersebut. Okay. Akhir sekali jangan lupa share dan like YouTube channel UTS, laman rasmi Facebook dan Instagram untuk info-info yang lanjut. Sekian, terima kasih.